غنم على رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. Hadis ni riwayat daripada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Ansar. Mana dia? Golongan Ansar, Madinah, orang tempatan Madinah, Ansar. Dan sahabat Nabi Uqbah bin Amir ni, dia menyertai 2 kali bai'ah, kan, bai'ah Aqabah, kan. Pertama dan kedua dia ikut sekali. Dan dia menyertai perang Badar, Uhud, Khandaq, dan banyak lagi peperangan yang ikut serta dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita ketahui, sahabat-sahabat yang menyertai perang Badar, dia ada keistimewaan yang khas. Uqbah bin Amir termasuk dalamnya. Dan beliau selepas wafatnya Nabi SAW meneruskan jihad fi sabilillah dan mengajarkan agama Islam. Jadi riwayat daripada Uqbah bin Amir ni ada 55 buah hadis yang diriwayatkan daripada beliau. Dan selepas Nabi SAW wafat, beliau terus berjihad. Sebab itulah ketika mana pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau termasuk yang diutus untuk membebaskan kawasan-kawasan seperti mana Syam, Palestin, kan, kawasan Palestin. Dan di akhir pemerintahan Umar juga beliau memasuki Mesir, Uqbah bin Amir ni, dan beliau wafat di Mesir dan dimakamkan di Muqattam, satu kawasan Muqattam. Kalau tempat tinggal Syekh Yusri, ya, tengok mayang itu Syekh Yusri kot, Syekh Yusri Jabir, kan. Jadi beliau rumah kat Muqattam tu, dan dimakamkan Uqbah bin Amir ni dekat Muqattam, dekat dengan Amr bin As. Masya Allah, ini sahabat-sahabat yang hebat. Jadi beliau meriwayatkan 55 buah hadis. Jadi dia kata, saya mendengar daripada Nabi SAW, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, Yu'jibu rabbuka min ra'i ghanamin. Tuhanmu berbangga terhadap seorang pengembala kambing. Pengembala kambing. Yang amalan pengembala kambing ni, bukan Allah berbangga sebab dia mengembala kambing, bukan. Tapi amalan dia, perbuatan yang dia buat ketika mana dia berada di atas kawasan bukit yang tak sampai suara azan kepada dia, dan dia mengetahui waktu masuk dah, dia melaungkan azan. Atas bukit tu dia azan, kan, dia seorang-seorang, kan. Dia tahu masuk waktu Zuhur dah azan, kan. Kemudian dia mendirikan solat, azan, dia semayang. Masya Allah. Dia amalan yang dia buat ni, makna dia apa? Makna dia beramal memanggil ataupun muazzin mengumandangkan azan ketika mana masuk waktu semayang, dan suara azan tak sampai ke kawasan dia mengembala kambing tu. Alhamdulillah, kan. Jadi tuan-tuan, sebelum saya minta maaf lagi kalau suara saya tak berapa, kan, putih-putih, maaf sebab lah ni suara tengah ada problem sikit, dah 5 hari kan.
silap makan kenduri kot kan. Kenduri banyak kan. Silap makan, alhamdulillah Allah bagi bunyi lagi. Kan. Tapi hari ni petang ni maghrib nampak ada sikit. Daripada sebelum ni 2 hari lepas ni memang tak ada langsung. Kan, alhamdulillah. Betul saya risau tadi. Imam pula, tak ada imam pula. Risau kan. Sebab semalam saya kuliah maghrib dekat Sungai Limau pun bukan saya imam. Semua imam sebab tak ada. Jadi risau ni boleh ni. Alhamdulillah. Lepas pula. Kan, alhamdulillah. Jadi Nabi SAW mengisahkan seorang yang pengembala kambing ketika mana dia di atas bukit dan masuk waktu solat, dia azan. Dia azan. Menandakan waktu solat telah pun masuk. Kemudian dia sembahyang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi. Yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai seorang hamba ni yang dia mengumandangkan azan. Dia menyeru untuk sembahyang walaupun dia duduk seorang-seorang. Kan? Unzuru ila abdi haza, maka Allah berfirman kepada malaikat-malaikat Allah, lihatlah hamba-Ku ini. Lihatlah hamba-Ku ini, kata Allah. Unzuru ila abdi haza, lihatlah akan hamba-Ku ini. Lihat oleh kamu, kata Allah. Yu'azzinu wa yuqimus salah, dia azan dan dia mendirikan salat. Dia buat seperti ini, dia buat semua ni sebab dia takutkan kepadaku, kata Allah. Ya khafu minni. Dia buat ni, dia azan ni, pasal apa dia salat? Dia takut kepada aku, kata Allah. Kan tak ada orang pun duduk kat atas bukit, siapa tahu? Tak semayang pun siapa yang tahu? Kan? Tapi dia takut kepada Allah. Dia betul-betul iman yang benar iman dia. Sebab apa? Sebab walaupun manusia tak melihatku, Allah Maha melihat. Walaupun orang tak tengok aku, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi, ya khafu minni, ya khafu minni. Dia takutkan aku. Qad ghafartu li abdi, maka disebabkan perbuatan amalan dia tadi asasnya takutkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ganjarkan dia dengan satu ganjaran. Qad ghafartu li abdi, aku dah ampunkan dosa hamba aku ni. Masya-Allah. Maghfirah, keampunan. Ni yang kita harap, tuan-tuan. Kita duduk semayang, kita sujud, Allahu Akbar, kita kata kan, kemudian kita rukuk, sujud, tidak semua dah. Ke salam, apa yang kita nak? Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Semua amal ibadah yang kita buat ni apa? Matlamat dia ialah moga Allah ampunkan salah dan dosa kita, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah menghukumkan kepadanya, ghafartu li abdi, aku telah pun mengampuni dosa hamba-Ku ini, wa adkhaltuhu wa dia, dan aku masukkan dia, kata Allah, jannata, ke dalam surga. Masya-Allah. Allah ampunkan dosa, Allah turunkan rahmatnya, dan dengan rahmat itulah Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Masya-Allah. Anda rahmakumullah. Ya khafu minni, qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah, dan aku masukkan dia ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, yang daripada tajuk melaungkan azan. Ini ada 2 hadis, kan? Hadis yang kedua, tajuk sama juga, hadis yang 2, kan? Ani bin Umar, daripada Ibni Umar, Abdullah bin Umar, kan? Jadi anak Umar bin Khattab. Ayah dia pun dah kita tahu hebat macam mana. Anak dia, betul lagi anak dia, kan? Sebab dididik oleh ayah yang hebat, maka anak dia pun hebat juga. Masya Allah. Jadi Abdullah bin Umar ni,
dia lahir 2 tahun selepas Nabi dilantik jadi Nabi. Mana dia apa? 2 tahun Nabi telah dilantik. Umur 40 tahun kan Nabi dilantik. 2 tahun lepas tu Abdullah bin Umar lahir. Yang muda tu. Muda. Sebab itulah dia masuk Islam sekali dengan ayah dia. Umur 4 tahun. Umur 4 tahun lebih kurang. Masuk Islam. Yang dia masuk Islam. Umur 4 tahun. Kemudian dia hijrah ke Madinah. Sebelum ayah dia pergi. Dia pergi dah. Masya-Allah. Kan? Sebab apa? Ayah hebat. Anak dia mesti hebat juga. Sebab dia didik. Kan? Masya-Allah. Dan Umar, apa nama Abdullah bin Umar ni, Nabi menggelarnya, Nabi pernah memujinya pada suatu hari kat Madinah ni kan dah hijrah ni kan. Nabi memuji Nabi SAW sebagai apa nama sunnah Nabi. Nabi kebiasaan Nabi suka kalau ada sahabat-sahabat yang berbuat baik, Nabi segera puji. Nabi segera sanjung dan Nabi segera mendoakan. Kalau ada kanak-kanak, Nabi segera mendoakan dia. Masya-Allah. Ini di sunnah Nabi. Kan? Mana dia apa? Ini juga satu cara agar tiada dalam hati kita rasa hasad, ego, sombong. Kan? Kalau ada perbuatan baik seorang segera sanjung puji dia. Kan? Dan mendoakan orang. Jadi ketika Nabi SAW kata apa? Abdullah bin Umar ni dialah sebaik-baik lelaki, kata Nabi, kalau dia solat malam. Selepas dia dengar Nabi kata macam tu, tak pernah dia tak sembahyang malam. Tiap-tiap kali tak miss dia tiap-tiap malam dia mesti sembahyang malam. Masya-Allah. Sebab kata Nabi dia ni sebaik-baik lelaki kalau dia sembahyang malam. Nabi. Kalau dah Nabi kata macam tu, makna dia apa? Dia pulun lah sembahyang malam. Tak ada sekali pun dalam hidup dia sampai ke mati, dia tak sekali pun dia tak sembahyang malam. Masya-Allah. Ni Abdullah bin Umar. Kan? Dan kehebatan beliau ni, dia seorang yang pemurah. Orang yang pemurah, dermawan. Kan? Baik hati. Jadi pada suatu hari, kan, dia membeli 5 orang hamba. 5 orang hamba saya, dia beli. Kan? Tengah dia sembahyang, hamba yang 5 orang dia beli tu ikut belakang dia sembahyang. Kan? Lepas Abdullah bin Umar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok ke belakang, sembahyang juga hamba. Kan? Dia tanya hamba tu, kamu sembahyang buat apa? Kata hamba tu, kami sembahyang lillahi ta'ala. Masya-Allah kan? Jadi Allah memang kata apa? Saksikanlah. Sebab kamu sembahyang lillahi ta'ala, saya pun merdekakan kamu lillahi ta'ala juga. Masya-Allah. Baru dia beli tak ada dia suruh, tak ada dia guna untuk kerja. Baru beli Dia kata saya pun memerdekakan kamu lillahi ta'ala juga. Masya-Allah. Pasal apa? Sebab dahlah sahabat Nabi, anak sahabat pula, mestilah didikan tarbiyah tu memang hebat. Sebab itulah beliau ni kan seorang yang hebat. 2,600 hadis riwayat daripada beliau saja. Daripada Ibnu Umar ni 2,600 hadis. Kan? Kita 600 pun tak ada. Apa tak nak 5 dia susah nak apa. Kan? Ni 2,600 hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar. Masya-Allah. Kan? Sebab apa? Dari kecil dengan Nabi dah. Umur 4 tahun ayah dia bawa pergi jumpa Nabi dah. Umur 4 tahun. Masya-Allah, umur 4 tahun budak-budak macam dia kerja apa? Lari sana, lari sini kan. Umur 4 tahun dia apa? Ayah dia bawa jumpa Nabi lah. Kan? Islam sama ayah dia, masya-Allah. Ni kehebatan anak sahabat Abdullah bin Umar ni. Dan Abdullah bin Umar ni, mana dia apa? Ketika mana ayah dia pun, dia ikut akhlak ayah dia kan. Dan kerja dia, Ibn Umar ni, dia mengajar je. Kan? Lepas kewafatan Nabi, dia mengajar. Sebagai utusan, tak mana-mana dia mengajar, menyebarkan agama Islam. Ibn Umar ni.
InsyaAllah. Ini hadis yang kita baca ni, riwayat daripada Abdullah bin Umar. An Ibni Umar, iaitu Abdullah bin Umar. Banyak nama anak-anak sahabat Abdullah. Betul kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kan? Abdullah bin Amr bin As pun, Abdullah juga anak dia. Abdullah bin Umar. Banyak nama anak sahabat Abdullah. Abdullah. Kan? Jadi, An Ibni Umar daripada anak Umar, iaitu Abdullah bin Umar. Kan? Anak Abdullah bin Umar ni apa? Abdurrahman. Sebab tu dia kata Abu Abdurrahman. Ayah Abdurrahman. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Kata Abdullah bin Umar, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azzana sintai asyrata sanatan wajabat lahul jannah, insyaallah. Wa kutiba lahu bi ta'zinihi fi kulli yaumin sittuna hasanatan wa bi kulli iqamatin salasuna hasanatan. Ni kalau dengar hadis ni, pakat berebut jadi muazzin dah ni. Kan? Pakat berebut jadi muazzin dah ni, kan? Jadi daripada Ibnu Umar tadi, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang telah melaungkan azan selama 12 tahun, 12 tahun dia bertugas, kan? Dia dapat apa? Pasti surga jadi miliknya. Yang muazzin, sama muazzin 12 tahun. Ada yang muazzin 40 tahun pun ada. Kan? Ada 40 tahun dia muazzin. Kan? Sampai daripada ada suara hingga tak ada suara, baru dia berhenti. Masya-Allah, kan? Ada yang 20 tahun, ada 30 tahun dia muazzin. Mana ya? Surga tu milik dia. Muazzin. Tapi kena ada ilmu lah muazzin ni pun. Kan? Ilmu kena ada macam ni. Kan? Sebab dia mengetahui, dia betul-betul ada ilmu dia. Dia betul-betul panggil kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembahyang. Kan? Dia memanggil daripada hati dia. Kan? Seperti mana Bilal bin Rabah yang dirindui oleh sahabat-sahabat duduk di Madinah. Suara yang ketika wafat Nabi dia lari. Ketika wafat Nabi bukan duduk Madinah. Dia kata, saya tak tahan duduk Madinah ni. Tak mana apa aku pergi. Berterbayang Nabi SAW. Macam kita kata tadi lah, macam Abdullah bin Umar ni. Abdullah bin Umar ni, dia sayang sangat kepada Nabi ni. Selepas Nabi wafat, tang mana Nabi dulu duduk, duduk tang tu. Tang mana Nabi sembahyang, dia sembahyang tang tu. Tang mana Nabi duduk kat bawah pokok, dia pun duduk tang tu. Kan? Sehingga kan, dia memang nak ikut macam Nabi tu. Masya Allah. Apa yang Nabi makan Nabi suka, dia juga makan dulu. Semua soalan apa? Dia hafal tu. Tang mana Nabi duduk, dia duduk tang tu. Kan? Walaupun dia lalu je, dia mesti duduk. Sahabat tanya pasal apa? Duduk tang tu. Sebab dulu saya tengok Nabi duduk tang ni. Walhal dia lalu je. Dia bukan tu pun di sana. Dia lalu je. Tapi dia lalu kawasan Nabi duduk, dia duduk. Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia cinta kepada Nabi. Sehingga dia nak apa Nabi buat tu, dia buat semua. Sehingga apa? Nabi lalu kawasan tu, dia lalu kawasan tu. Masya Allah. Macam ni dah cinta tu. Sebab itulah kalau dah cinta ni, orang kata kita gila. Pasal apa cinta? Sehingga kan nak ikut dia. Nabi SAW. Jadi, ketika muazzin tu, kan, sama juga, kan, man azana tadi, kan, Bilal bin Rabah, muazzin. Dia lari ya, ketika Nabi wafat dia pun lari ya. Kan, dia tak mau duduk kat Madinah. Sebab tak mana pun dia duduk, azan sampai ke, dia boleh azan sampai ke asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya. Sampai tang tu ya. Kan? Sampai tang tamu tu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai tang tu ya. Pun tak pensan. Lepas tu dia teriak, dia menangis. Tak tahan dah. Tak boleh lalu lah. Kan? Dia lari. Dia kata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, dulu kan hang merdekakan saya kan? Dia kata, kalau Tuan merdekakan saya untuk khidmat kepada Tuan, saya akan khidmat. Tapi kalau Tuan memerdekakan saya dulu kerana Allah, maka izinkanlah saya pergi ke Syam. Apa alasan dia? Saya nak berperang dengan pasukan Muslim.
Kata Abu Bakar, saya mendeklarkan kamu kerana Allah, bukan sebab diri aku. Kan? Jadi dia pun pergi. Dia pun pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam. Dia tak tahan. Sebab apa? Cinta yang kepada Nabi SAW. Tak tahan duduk. Kalau duduk pun rasa tak boleh. Kan? Makan tak lalu. Kan? Tidur pun tak boleh. Azan pun tak boleh. Ingat Nabi je. Maka dia pun pergi dan menyebutkan diri untuk jihad fisabilillah. InsyaAllah. Kan? Jadi, man azana sintaini asyrata sanatan. Siapa yang azan ni selama 12 tahun dia azan. Kurang apa itu? Kurang dapat pahala lah. Tapi yang pasti ya, 12 tahun ni. Dia muazzin 12 tahun. Pasti surga jadi miliknya. Surga milik dia. Dan ditulis dengan azannya pada tiap hari. Masya Allah, tiap hari dia azan tu. Pada azannya, tiap hari tu, dia tulis apa? 60 kebaikan. Dan ditulis pada tiap-tiap iqamahnya, qamat, 30 kebaikan pahala. Masya Allah. Ni kehebatan muazzin. Kan? Sebab itulah. Muazzin ni, kedudukan dia hebat. Kedudukan dia tu mulia. Dan kena muliakan dia. Muazzin ni. Dan, jadi, kalau dah jumpa kita hadis ni, mana dia apa? Jangan lagi berebut jadi muazzin pula. Kan? Jadi, nanti muazzin sebab keistimewaan muazzin ni. Jadi, dari Tok Imam pun tak maulah. Tok Imam ni dah. Kan? Jadi, muazzin ni dah. Ada. Imam pun ada kemuliaan dia. Keras kan? Setiap keadaan ada kemuliaan dia. Jadi, makmum pun ada kemuliaan dia. Masya Allah kan. Terangan, mana dia apa? Melaungkan azan bermaksud mengajak orang ramai untuk datang ke rumah Allah. Apa makna melaungkan azan? Iaitu mengajak orang. Mengajak orang dengan suara kuat. Sebab itulah ada kita pengas suara. Dulu sebelum ada pengas suara, orang azan naik menara. Dan menara masjid, dia naik ke atas. Sebab itulah masjid dulu kan, ada menara dia tinggi. Siapa? Muazzin ni, dia ketika nak azan dia pergi naik atas. Dia azan daripada atas. Lah ni, menara ada juga ada. Tapi tempat pengas suara. Letak pengas suara ke atas. Jadi bolehlah didengari oleh satu qaryah tu. Kampung ke, dua qaryah ke. Boleh dia dengar semua. Kan? Sebab itulah pengas suara ni, kena bagi kuat. Kan? Azan. Jadi, maksud daripada azan ni ialah mengajak orang ramai untuk datang ke rumah Allah bagi menunaikan solat berjamaah. Bagi menunaikan sembahyang berjamaah. Sebab sembahyang berjamaah ni galakkan. Pada pandangan mazhab Syafi'i apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang digalakkan. Mana dia apa? Sebab itulah Abdullah bin Umar termasuk tadi kalau beliau tidak berjamaah mayang Isyak, dia seolah-olah ganti waktu malam tu tak tidur terus. Dia tak tidur kalau dia tak berjamaah. Contoh dia terlepas jamaah mayang Isyak, maka malam tu dia tak tidur, mengerjakan sembahyang sunat sehingga ke subuh. Sebab sebagai pengganti, sebab dia tak mayang jamaah tadi. Kan? Masya-Allah. Jadi mereka juga bertindak. Jadi muazzin ni biasanya akan ke masjid dan ataupun surau lebih awal berbanding orang lain. Selalunya kan. Macam tu pun kan. Selalunya muazzin duk orang yang pertama kali pergi ke masjid. Tok Sia, muazzin kan. Duk awal. Kan. Tok Imam tak ada salah pun. Lalah tak ada salah. Kan. Sebab apa? Sebab diperlukan lagi lepas qomat kan. Jadi muazzin ni terdahulu. Dia pergi dulu. Mereka juga bertindak sebagai pembantu syiah. Kan? Syiah. Mereka juga bertindak. Kan muazzin ni kira macam dia semua. Kalau imam tak main, dia juga kena pergi naik. Syiah tak main, dia juga. Sebab apa? Dia kena main. Kan? Sebab dia memanggil orang untuk sembahyang. Pemanggil tu
kena ada dulu sebelum orang dipanggil tu mai. Kan? Mereka juga bertindak sebagai pembantu syiak dalam membersihkan masjid dan terkadang terpaksa memangku tugas imam apabila imam tidak datang untuk solat berjamaah atas keuzuran tertentu. Kan? Itulah hebatnya tu syiak, muazzin ni. Muazzin juga dikira sebagai salah seorang pendakwah yang mengajak orang lain kepada jalan Allah. Dan muazzin ni juga dia dikira sebagai pendakwah sebab dia kan mengajak hayya 'alas solah, dia ajak orang untuk jalan kebaikan, untuk sembahyang, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia ajak orang untuk sembahyang. Jadi termasuk juga sebagai pendakwah yang mengajak orang lain kepada jalan Allah. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan maksudnya perkataan siapakah yang lebih baik dari mereka yang berdakwah pada jalan Allah dan dia melakukan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang Islam. Wa man ahsan, siapakah perkataan yang paling baik daripada orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Sebab itulah perkataan yang terbaik ialah perkataan orang yang mengajak kepada solat, kepada menyembah Allah, kepada jalan Allah, yang memerintahkan orang yang berbuat kebaikan. Inilah perkataan bahasa yang paling baik sekali. Hingga Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Dan termasuklah muazzin dalam ayat ni sebab dia mengajak orang untuk solat, mengajak orang kepada kejayaan. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Dia ajak orang ramai, jom mai masuk ke dalam golongan-golongan yang berjaya, orang yang beruntung, orang yang hebat. Siapa mereka ni? Orang-orang yang memaksakan dirinya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sentiasa mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Inilah orang-orang yang berjaya. Kan? Sebab itulah ketika mana dia memahami muazzin, seorang yang azan ni, dia tambah ilmu dia pasal azan. Sebab ilmu pasal azan ni pun banyak. Adab-adab azan, rahsia-rahsia dia kena dikaji. Sebab apa? Sebab ketika mana dia ada ilmu, maka pahala tu makin banyak. Dan dia memahami apa yang dikatakan. Dia memahami lafaz panggilan itu. Dia memahami sesungguhnya apa makna Allahu Akbar, Allahu Akbar yang dikumandangkannya. Dia memahami makna dia apa ketika mana dia bertakbir Allahu Akbar. Tiada dah yang lebih besar, tiadalah lebih mulia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia takbir. Dia memandangkan azan. Kan ketika mana dia syahadah, syahadu an la ilaha illallah, dia memahami makna nafi isbat. Kan? Dia memahami, dia menafikan semua segala yang Tuhan-Tuhan yang didakwa dan isbatkan di hatinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia yakin sesungguhnya apa? Sesungguhnya laungan azan yang dia sampaikan tadi akan sampai ke telinga dan masuk ke hati-hati yang ada Allah dalam hati itu. Kalau laungan azan yang dikumandangkan tadi, dia walaupun masuk ke telinga, didengar di telinga, tapi kalau hatinya tak ada Allah, takkan boleh gerak apa pun. Tak boleh gerak apa pun. Walaupun suara dia kuat, walaupun didengari, tetap juga orang yang mendengar azan yang tak ada Allah di hatinya, tak ada Tuhan di hatinya, tetap juga dia tak pergi sembahyang. Tetap juga dia tak mau dengar, tetap juga dia tidak jawab. Pasal apa? Sebab tak ada Tuhan, tak ada Allah di hatinya.
Itu makna tak tahu apa syahadah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia memahami syahadah ketika mana dia menyaksikan Rasul sebagai Rasul, utusan dan sebagai ikutannya, maka sesungguhnya dia mengikut sunnah Nabi SAW. Dan dia mengenal betul dengan Nabi SAW. Dia kenal Nabi SAW sehingga dia bersaksi dengan mengatakan, aku bersaksi tiada apa nama dan aku juga bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia ada mahabbah, cinta kepada Nabi SAW. Dia cinta kepada Nabi. Maknanya apa? Ketika mana dia mulakan dengan itu, dengan ilmu tu, maka azan yang dia kumandangkan tadi ni betul-betul ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ada lagi pujian. Tak kira lah orang puji, hang cantik suara ke, tak ada. Tak, pujian ada. Kan? Suara cantik ke, suara hebat ke, dia tak terima pujian tu dah. Kan? Sebab apa? Sebab lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan baru dia mengatakan hayyalah solah, mai semayang. Sebab apa? Sebab dia pun dah bersiap untuk semayang dah. Sebab itulah orang muazzin ni sebelum azan dia mesti wuduk dulu. Sebab apa? Orang yang panggil orang semayang, dia pun mesti bersiap sedia untuk semayang. Orang yang siap sedia untuk semayang apa? Suci daripada hadas besar dan kecil. Yang tu. Hayyalah solah, mai semayang. Maka sampailah ke telinga orang yang beriman, ke hati, masuk ke dalam hati. Orang yang beriman duduk kat rumah dia, ada yang tengah lena, dia bangkit. Ada yang tengah main dengan anak cucu, dia berhenti, dia ambil wuduk dan dia pergi semayang. Pasal apa? Panggilan Tuhan aku. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jawab panggilan Allah sebelum Allah betul-betul memanggilnya kali yang terakhir, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebelum Allah betul-betul memanggilnya dengan panggilan jiwa-jiwa yang tenang. Habis dah, masa tu tak semayang dah. Orang lain pula semayang dengan kita. Kan? Kita masuk dalam masjid, yang kita bawa ke masjid, kemudian disemayangkan kita. Kita tak semayang dah ketika tu. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji, memasukkan muazzin ni ke dalam golongan-golongan yang terbaik, iaitu perkataan-perkataan yang paling baik yang dikatakan ialah orang yang memanggil manusia ke jalan Allah, iaitu solat, as-solah. Banyak sungguh faedah yang akan diperolehi oleh muazzin. Banyak faedah, keuntungan yang dimiliki oleh muazzin. Orang yang azan ni, kan? Di akhirat, mereka lah yang paling panjang lehernya. Bukan panjang makna dia panjang dalam bab pujian ataupun sebuah kenikmatan. Orang melihati mereka, orang nampak mereka. Itu merupakan gambaran betapa gembiranya mereka ketika melihat pahala yang diperolehinya. Dia nampak pahala dia yang banyak tadi. Sebab setiap azan pun, bayang, tiap azan tu 60 kebaikan ditulis. Komat lagi 30 kebaikan. Tu yang tiap-tiap hari tu. Kebaikan-kebaikan dia dapat tu. Dan kebaikan yang dapat ni, dia tidak terpadam. Tak padam. Masya-Allah. Sentiasa ada kebaikan. Itu merupakan gambaran betapa gembiranya mereka ketika melihat pahala yang berlahir. Sesungguhnya jika manusia benar-benar mengetahui kelebihan melaungkan azan, mereka akan berebut sehingga terpaksa diadakan undian. Kalaulah, kan, manusia ni, kalaulah kita tahu kelebihan muazzin ni, masya-Allah, kita pakai berebutlah. Seperti mana kalau manusia mengetahui kelebihan sop pertama ni, apa yang akan berlaku? Dia akan berebut, mesti buat undian. Masya-Allah, berebut semua nak jadi muazzin. Kan? Ni nak jadi muazzin, kenapa? Kena undi dulu, kena buat undian.
Masya-Allah. Tapi jarang-jarang yang mengetahui kelebihannya. Sebab itulah ketika mana ada uh, pelantikan muazzin, banyak yang tolak, tak mau jadi muazzin. Kan sebab apa? Kelebihannya tak tahu. Masya-Allah. Ada setengah masjid tiap-tiap Jumaat saya dengar depa umum kan ada jawatan kosong muazzin. Jumaat berikutnya saya dengar ni ada jawatan kosong muazzin kan. Maknanya apa? Maknanya tak ada orang lah tu. Kan? Kalau lah tahu mestilah berebut jadi muazzin. Masya-Allah kan. Jadi tapi di akhir zaman ni tuan-tuan dan puan rahmatullah, banyak orang yang tiada habuan dunia dia nampak, dia tolak. Tapi kalau habuan dunia tu nampak banyak, dia berebut. Beza dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berebut bab keuntungan dunia, bab dunia. Tapi berebut keuntungan akhirat, bab dunia depa tak pedulikan. Kan? Bab dunia depa tolak. Depa tolak jadi bab pemimpin-pemimpin depa tolak. Kan? Hingga Umar bin Khattab kan susah nak dilantik, nak cari apa siapa yang dilantik jadi wakil dia setiap negeri-negeri yang dia takluk tu. Sebab sahabat-sahabat lain tolak. Depa pun nak apa jihad saja. Kami tak mau jadi pemimpin, tolak. Kata Umar bin Khattab, hampa lantik aku jadi pemimpin. Lepas tu saya nanti hampa tolak. Tak cia tu. Kan? Kata Umar bin Khattab paksa juga. Memaksa salah seorang sahabat untuk diletakkan di kawasan tu. Masya-Allah. Hingga dipaksa tu. Bayang tu. Hingga dipaksa jadi pemimpin. Dipaksa dilantik jadi menteri besar. Kan? Bayang. Maknanya apa? Bayang tuan. Maknanya apa? Kita ni jauh sangat lah. Dengan akhlak-akhlak sahabat Nabi SAW. Tapi dalam bab kebaikan mereka berlumba-lumba. Dalam bab semayang. Masya Allah. Dalam bab berebut sok pertama. Masya Allah. Kan? Kita tu ingat. Nak sok pertama lepas qomat pun kita tak sok pertama tak isi. Ya, qomat dah. Imam duduk atas pakai sok ya. Tu pun tak lagi kan. Tengok tengah kosong ni kan. Tu mana duduk kat tepi duduk sok kedua. Sok pertama pun tak penuh lagi. Maknanya apa? Kita ni dengan para sahabat Nabi SAW tahu, sebab itulah kita kena ubah 2024 ni kan. Esok kena ubah kan? Ada perubahan kan. Sebelum qomat ni masa qomat tu pi terus ya depan. Kalau boleh lepas azan tu main sunat pi terus sop depan kan. Tak payah takut lagi lagi tolak dari imam. Ada imam letak dia dah. Tak risau. Tak risau kan. Jadi maknanya apa? Perubahan tu kena ada. Lepas azan tu nak semayang sunnah duduk terus depan. Senang ya. Ketika qomat dah kita kalau sop pun pakai apa-apa je pun kan. Tak perlu dah kita duk duk mai ke sop pertama. Isi sop pertama. Masya-Allah. Kita ada perubahan. Kita berubah kepada kebaikan. Jangan tiap-tiap tahun tu je. Nak azan ni. Sila. Sila azan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salat. Alhamdulillah. 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 Sambung. Alhamdulillah. Saya ingat tadi berebut muazin. Pasal orang agak. Alhamdulillah. Jadi itulah kelebihan muazin yang hebat. Yang Nabi SAW telah pun beritahu kepada kita. Dan kemudian keutamaan-keutamaan itu mestilah kita kena rebut. Keutamaan-keutamaan peluang-peluang dalam agama ni mesti kita kena peluang, kena ambil. Contoh apa? Keutamaan sop pertama lebih kurang macam itulah, kan? Kita kena berubah. Kan? Jadi kalau kita tahu kita sentiasa pergi masjid, kan? Sembahyang sunat, qabliyah, kan? Jangan duduk kalau tengok sop depan ni kosong, duduk tang tu terus. Tak perlu duduk sop belakang. Bayang kalau kita buat macam tu, hebat tak? Alhamdulillah, kan? Kemudian kalau kita buat macam tu, kita ketika lepas qomat, tak perlu dah kita nak kalut dah. Sebab apa? Dah ada dah. Sop pertama tu dah cantik dah. Kan? Tok imam pun tak payah tunggu dah tengok kanan tengok kiri ya. Nak bagi sop tu cukupkan kan. Tak perlu dah. Sebab apa? Sebab dah ada dah. Masya-Allah. Perubahan-perubahan kebaikan mesti kita kena ubah kan. Bab-bab kebaikan. Sebab jangan 2023 macam tu 2024 pun sama juga kan. Tak ada perubahan. Kira mana apa? Yang kecil pun tak apa. Tak banyak pun kecil ya. Tapi janji ada perubahan. Dan perubahan. Masya-Allah kan. Dan insya-Allah kita baca hadis yang ke-7. Tapi kita baca sekali lalu je kan. Akan datang kita akan kaji pula. Yang ke-7. An Ummi Habibah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi yawmin wa lailatin sintai asyrata raka'atan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla salatil fajri wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ni riwayat daripada Ummu Habibah, kita baca semua dulu kan. Berkata Rasulullah SAW bersabda. Ummu Habibah kata, saya pernah dengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mendirikan solat sunat, yang sunat dah ni, sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat setiap hari akan dibina untuknya sebuah rumah di surga. Maksud dia apa? Amalan ini menjadi penentu dia menjadi ahli surga. Sebab dibina rumah di surga. Kan? Jadi 4 rakaat sebelum Zuhur. 4 rakaat Zuhur. 2 rakaat selepas Zuhur. Lepas Zuhur 2 rakaat. Sebelumnya 4. 2 rakaat selepas Maghrib. Asar tak ada bulan ni kan. Tak ada bulan ni. Sebab tu banyak hadis. Sebab tu dalam mazhab kita, dalam fiqh, maka dihimpunkan hadis-hadis tu. Maka ada
sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Jangan satu hadis ni lah, himpunkan semua hadis, maka ulama Imam Syafi'i ambil istinbat. Maka dibahagikan dia sunnah juga. Tapi 4 ni sunnah, ada 2 sunnah muakkadah, 2 ghairu muakkadah. Macam tu. Faham ni kan? Maka rujuk kepada fiqh. Kita baca hadis ni. Jadi siapa yang boleh buat macam ni, kalau dia nak amalkan ni juga, tak ada masalah. Kan? Maka dia, maknanya apa? Luhur, sebelum luhur 4. Lepas tu, lepas luhur 2. Dan kemudian 2 rakaat selepas maghrib. Kan? Lepas maghrib. Maknanya pasal tak ada. Kan? 2 rakaat lepas maghrib, sebelum maghrib tak ada. Kan? Sebab yang sunnah sebelum maghrib itu bukan muakkadah, sunnah ghairu muakkadah. Yang tu. Kan? Jadi 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat lepas isyak, sebelum tak ada lah. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang jaga ni, siapa yang jaga 12 rakaat ni, maka Allah bina dalamnya surga ke atasnya. Apa nama Allah bina? Rumah dalam surga. Kan? Allah bina untuk dia rumah. Rumah itu makna kusur lah. Itu istana. Kan? Sebab yang bina dia Allah. Takat manusia pun bina rumah cantik dah. Kan? Tengok rumah-rumah yang orang kaya-kaya tu. Tengok cantik rumah dia. Yang tu siapa yang bina? Manusia. Takut jin bina kan? Jin bina lagi cantik lah kan? Yang ni tak, manusia yang bina. Yang ni Allah yang membinanya. Allah yang buat dia. Masya Allah. Kan? Dekat manusia pun tengoklah rumah-rumah yang hebat-hebat tu. Cantik. Walaupun binaan ni daripada tanah lah. Kan? Batu bata, tanah, simen tu semua ada. Tapi Allah membinanya, iaitu lagi cantik. Sebab dalam syurga pula. Kan? Tiang dia pun batu permata. Kan? Masya Allah. Kemudian bumbung dia pun terbuat daripada kan, emas. Lantai dia, Masya Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang membinanya. Bukan manusia. Jadi, tuan-tuan dan rahmatullah, apa makna dia? Solat fardu kita banyak kekurangan. Pasal apa digalakkan sangat dalam bab rawat sunnah ratib ni? Bab yang fardu kita ni banyak kurang. Kita yang tahu. Contoh kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Isyak 4 rakaat. Dalam 4 rakaat tu, agak-agak boleh tak kita fokus ingat Allah 2 rakaat saja? Ataupun 3 rakaat? Kita sendiri yang tahu. Orang sebelah kita pun tobat tak tahu. Orang sebelah kita, dia tak tahu kita tang mana waktu masa tu. Dia tahu tak kita tang mana? Hadir di hati kita. Kan kita kata kiblat. Kan? Kiblat mata, sujud, kiblat apa nama? Badan kita ke Kaabah, kiblat hati kita kepada Allah. Dalam tu. Memang 2 ni okey dah. Kita tengok pas sujud. Kiblat kita Kaabah. Lah hati ni. Kan? Hati ni dalam 4 rakaat ni agak-agak boleh tak ingat Allah tetap istiqamah tadi 3 rakaat pun okey lah. Kan? Kalau main isyak lah. Kan? Kalau boleh 4 rakaat tu lagi cantik lah. Tapi jarang-jarang. Jarang-jarang. Kan? Selalunya apa? Allahu Akbar. Hilang pergi mana dah? Kan? Jadi, malah kena berlatih. Allahu Akbar ni, kena berlatih. Sebab apa? Kalau kita tak berlatih beribadah ni, sampai ke bila pun tak boleh. Kan? Dan sebab itulah digalakkan kita sokong dengan sembahyang-sembahyang sunat ni. Sebab kita tak tahu sembahyang fardu kita ni sempurna ke tak. Sembahyang fardu kita ni sempurna ke tak. Maka disokong dengan sembahyang sunat pula. Kan? Digalakkan kita sembahyang sunat rawatib. Jadi, insyaAllah, itulah saya ingat kita akan baca seterusnya pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Kita bagi habis semua akan datang, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita, Allah bukakan hati kita, kan? Allah fahamkan kita bab ilmu agama, sehingga kita dengan ilmu kita
beribadah kepada Allah dan diterima ibadah kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.